Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizan bin Winzi, nombor matrik 267495. Hari ini saya ingin buat satu pembentangan video untuk khusus BPMN 2023 Gelagat Organisasi. Untuk pembentangan ini saya diberi tugas untuk mencari hujah bagi 5 soalan yang berkaitan dengan gelagat organisasi beserta isu-isu yang membabitkan gelagat organisasi. Bagi soalan yang pertama berbunyi, wang adalah sumber motivasi pekerja yang paling efektif. Bincangkan. Secara umumnya setiap individu dalam organisasi mempunyai komitmen sendiri bagi tujuan pribadi di atas sebab-sebab tertentu dan ianya bergantung kepada kehendak manusia itu sendiri. Oleh itu, pihak majikan perlu bijak untuk menggajikan seseorang itu mengikut kelayakan serta pengalaman pekerjaannya itu sendiri, dan wang juga adalah senjata bagi seorang majikan untuk memotivasikan pekerjanya. Wang adalah motivator yang berkesan, berkuasa dan mudah. Secara jelas, wang mendorong dan wang tambahan mendorong orang untuk bekerja lebih keras. Adalah wajar untuk bersaing, dan apabila diberi ganjaran dengan wang untuk kerja yang lebih baik, maka produktiviti dan standard dinaikkan untuk semua. Selanjutnya, kerana ia tidak selalu bijak atau sememangnya mungkin mempromosi individu, wang boleh digunakan sebagai cara yang saksama dan sangat boleh diterima untuk memberi ganjaran kepada semua pekerja. Lebih penting, kerana wang adalah penguat umum dan ia sentiasa boleh diterima oleh semua orang di mana dan pada setiap masa. Untuk wang ini secara umumnya pekerja adalah individu yang didorong oleh perkara yang berbeza, malah pekerja yang sama boleh mempunyai motivasi berubah dari masa ke semasa. Bagi soalan kedua berbunyi, kepelbagaian tenaga kerja dalam organisasi menyumbang kepada peningkatan prestasi organisasi. Bincangkan. Untuk kepelbagaian tenaga kerja adalah kekuatan sesuatu organisasi. Ianya memang banyak terdapat dalam organisasi di negara kita, kerana kita terdiri daripada segi umur, jantina, agama, bangsa dan etnik. Dengan ada kepelbagaian ini, ianya memberi satu kerjasama dari tenaga kerja yang menjadikan sesuatu organisasi itu lebih unggul. Setiap bangsa dan etnik mempunyai cara dan budaya kerja mereka sendiri yang dipengaruhi oleh sifat semula jadi mereka. Kepelbagaian ini boleh membolehkan sesebuah organisasi melatih pekerjanya untuk mendalami persekitaran kerja dari luar negara dengan perkongsian idea, pendapat, budaya kerja dan pengalaman. Perkara ini banyak digunakan oleh organisasi terhadap pekerjanya kerana mereka nampak impak positif yang mereka terima itu lebih dari kesan negatif. Kepelbagaian tenaga kerja juga kadang-kala boleh melemahkan eratnya pasukan atas sebab ketidakpercayaan semua ahli, komunikasi yang lemah yang akan membolehkan sesuatu keputusan tidak dapat disempurnakan dengan berkesan serta melemahkan keberkesanan sesuatu kumpulan dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Akan tetapi, perkara-perkara ini dapat diatasi dalam organisasi sekiranya sesuatu organisasi itu mengamalkan budaya harmoni dan jaga hubungan baik sesama mereka. Manfaat yang boleh dapat dalam kepelbagaian tenaga kerja ini dapat meningkatkan tahap produktiviti seorang pekerja atau pasukan
meningkatkan kreativiti seseorang dan menjanakan peningkatan bagi profit sesebuah organisasi, meningkatkan pelibatan pekerja di kalangan pekerja lain, mengurangkan penukaran kerja pekerja di atas sebab bahawa organisasi lebih nampak progresif dan menunjukkan reputasi yang positif kepada pihak luar yang ingin bekerjasama. Itu untuk soalan kedua. Terima kasih. Okey, bagi soalan yang ketiga, organisasi berperanan untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan antara kerja dan keluarga ataupun work-family balance. Okey, untuk keseimbangan kerja kehidupan bukanlah satu konsep baru. Ianya bermakna mengukir masa yang sesuai untuk kehidupan profesional dan peribadi. Tetapi sejak kebelakangan ini yang menjadi satu trend dengan perniagaan kecil dan syarikat permulaan menggunakannya untuk menarik bakat muda yang telah membawa kepada mentarifkan dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk pekerja mereka. Selalunya ia bergantung kepada cara syarikat yang sedang berkembang boleh mencapai produktiviti maksimum pada kos yang berpatutan kepada masa dan kesejahteraan pekerja mereka. Keseimbangan kerja dan keluarga ini mencerminkan satu cara kerja kehidupan keluarga saling mempengaruhi antara satu sama lain secara positif dan negatif. Setiap organisasi perlu mengambil berat tentang kebajikan pekerja dari segi keseimbangan pekerja dan keluarga. Pekerja ini amat penting. Tidak mahu hubungan keluargaan seseorang pekerja itu perkara ini amat penting kerana tidak mahu hubungan kekeluargaan seseorang pekerja itu menjadi renggang dan boleh melibatkan kes perceraian. Oleh demikian, peranan organisasi dalam keseimbangan dan keseimbangan pekerja dan keluarga sangatlah dititik beratkan agar ianya sentiasa memberi motivasi seorang pekerja itu untuk lebih produktiviti dan bermutu kerana kejayaan sesebuah organisasi terletak kepada pekerja itu sendiri ataupun emosi pekerja itu sendiri. Organisasi juga boleh dikatakan satu pasukan yang terdiri daripada golongan bawah hingga atasan. Jadi organisasi perlu membantu pekerja supaya tidak terlalu terlebih beban kerja yang diberi untuk pekerja tersebut memberi masa kualiti bersama keluarga. Terima kasih untuk soalan 3. Okey, untuk soalan 4 berbunyi lelaki dan wanita punya style kepimpinan yang berbeza. Okey, dalam dunia pekerjaan terdapat golongan lelaki dan wanita yang mewarnai budaya kerja sesuatu tempat kerja. Kebiasaannya kita selalu melihat pemimpin ini sinonim dengan kaum lelaki. Pada masa kini ada juga pemimpin yang diketahui oleh kaum wanita, malah ianya juga boleh setaraf efektifnya dengan kaum lelaki dan sentiasa bersaing antara sama lain. Okey, mereka bersaing sedemikian untuk tetapan jati diri masing-masing. Dalam sektor pendidikan dan kesihatan, wanita lebih mengungguli untuk memimpin oleh kerana sifat semula jadi seorang wanita. Kemanakala kaum lelaki mereka cenderung ke arah kepimpinan yang melibatkan ketegasan dan kekuatan fizikal, iaitu dalam sektor pada uniform. Secara umumnya wanita dianggap sebagai pemimpin yang lebih demokratik. Gaya mereka melibatkan pengkongsian maklumat dan promosi pembelajaran komparatif. Wanita banyak berkongsi kuasa mereka kepada pekerja untuk memberi kepercayaan kepada pekerja mereka bahawa pendapat dan pesan adalah penting. Dengan adanya kemahiran interpersonal yang kuat menjadikan pemimpin wanita lebih empati ataupun simpati dan memberi kesan kepada pekerjanya. Selain itu, mereka mudah untuk berunding secara lembut dan lebih terbuka. Okey,
Okey, kat sini kita boleh dapat wanita dan lelaki pada masa sekarang dia lebih, orang cakap, setaraf untuk membuat ataupun memberi arahan ataupun menjadi seorang pemimpin yang baik. So sekarang dah tak ada beza antara lelaki dan perempuan, dan kebanyakan kita tengok dekat organisasi ada dekat Malaysia ni, kaum lelaki dan kaum perempuan bersaing sesama sendiri untuk menjadi lebih baik dalam dunia kepimpinan pekerja. Itu saja untuk soalan yang keempat. Terima kasih. Okey, untuk soalan 5 berbunyi, konflik adalah baik untuk sebuah organisasi. Okey, kita bincang. Okey, konflik organisasi atau dikenali sebagai konflik tempat kerja dihuraikan sebagai keadaan perselisihan faham atau salah faham akibat daripada perbezaan pendapat sebenarnya atau yang dirasakan tentang keperluan, kepercayaan, sumber dan hubungan antara ahli organisasi. Di tempat kerja apabila dua atau lebih orang berinteraksi, konflik akan berlaku apabila pendapat berkenaan dengan sebarang tugas atau pengutusan yang diorang share adalah bercanggah. Malah konflik boleh menjadi baik untuk organisasi kerana ia menggalakkan pemikiran terbuka dan membantu mengelakkan kecenderungan ke arah kumpulan fikiran bahawa banyak organisasi menjadi mangsa. Kuncinya ialah mempelajari cara mengusung konflik dengan berkesan supaya ianya menjadi pemangkin bukannya penghalang kepada penambahbaikan organisasi. Walaupun sering diandaikan bahawa orang mengelakkan konflik, ramai orang sebenarnya menikmati konflik pada tahap tertentu kerana ia boleh menjadikan rangsangan pemikiran dan idea baru, mempertimbangkan dari sudut pandangan yang berbeza yang dalam kes tertentu mewakili konflik boleh membuka kemungkinan baharu dan membantu menjana idea baru yang mungkin tidak dipertimbangkan. Okey. Apabila konflik berlaku, pemimpin yang memahami prinsip ini mungkin tidak selesa dan mungkin gugup, tetapi mereka juga berharap dan optimis. Mereka percaya bahawa pekerja adalah berbaloi, kebolehan dan bertanggungjawab. Dengan pemikiran itu, mereka melayan orang sebagai manusia, bukannya objek. Organisasi yang mengajar pekerjaannya cara mengusung konflik dengan berkesan menunjukkan iklim inovasi yang menggalakkan pemikiran kreatif dan membuka minda kepada kemungkinan baharu yang belum terokai sebelum ini. Okey, itu saja untuk pembentangan video bagi tugasan gelagat organisasi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.